amalan yang Nabi ajak sedikit sahaja. Kadang-kadang ambil masa beberapa saat, ada yang 6 saat, ada yang 2 saat. Ambil masa sahaja, tetapi pahalanya sangatlah besar. Justru sayogianya umat Nabi Muhammad semua tahu tentang hadis ni. Pakat-pakat buatlah, sebab umur kita pendek. Kita nak cari amalan-amalan yang sebenarnya bukan pahala itu yang kita kejar, tetapi Nabi bagi tahu besarnya pahala itu kepada betapa Allah suka amalan itu. Itu rahsia, tuan-tuan. Maksudnya amalan itu amalan yang istimewa. Macam pertandingan lah, kan? Kalau hadiah dia RM150 dengan pertandingan yang hadiah dia RM300,000, pertandingan yang RM300,000 hadiah tu maksudnya pertandingan tu penting, istimewa, hebat. Samalah yang ni. Yang ni amalan ibadah, bila Nabi sebut ni, yang ni lagi dahsyat dia punya fadilat dia, pahala dia. Lagi hebat, lagi besar. Maksudnya Allah suka. Kita bukan kejar sangat pun dapat pahala tu, dapat pahala ni. Sebab yang paling utama sekali ialah kita mengejar apa yang Allah suka, yang tu yang kita kejar. Itulah yang saya ajak untuk diri saya. Itulah yang diajak oleh para ulama kami di Syria dulu, untuk mengejar apa yang Allah suka, apa yang Allah paling redha. Yang tu yang kita kejar. Antaranya ialah amalan yang ke-19 ataupun hadis yang ke-19, muka surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan solat jenazah dan menghantar jenazah ke kubur. 2. Semayang jenazah dapat 1 pahala dia, kita tengok apa. Yang kedua, menghantar jenazah hingga ke kubur. Di Malaysia, saya melihat solat jenazah, terutamanya 10 tahun yang lalu waktu saya baru balik daripada Syria. Solat jenazah ni dia eksklusif untuk penduduk tempatan, penduduk qaryah saja. Kalau yang bukan penduduk qaryah, mereka lalu tengok ada solat jenazah, mereka pergi macam tu saja. Sedangkan ia adalah satu tuntutan yang besar di sisi Allah, dan ia adalah penghormatan terakhir satu orang Muslim kepada saudaranya si Islam yang lain. Penghormatan yang paling besar. Sebab tu saya tengok antara yang diajar oleh para ulama kami dahulu ialah mereka sangat mementingkan, kalau ada solat jenazah ni semua pakat pi, dan kenapa di Malaysia ni nampak kalau sembahyang jenazah ni nampak eksklusif untuk penduduk qaryah saja? Sebab dibayar. Ada yang satu takbir RM1, ada yang satu takbir RM2, ada yang satu takbir RM3. Yang ni sangat memalukan. Bila solat jenazah dibayar, tu imam akan tanya pula waris nak panggil berapa orang. Yang ni sangat memalukan dan sangat menyedihkan lah. Kalau orang tu kaya, dia kata tak apalah, panggil takat 50 orang lah. Keluarlah duit untuk 50 orang. Benda tu tak ada di keadaan membayar untuk orang-orang yang solat jenazah ni. Keadaan itu tidak ada di Syria dulu waktu kami mengaji dulu. Dan siapa saja yang solat di situ Zuhur, mereka akan solat jenazah. Siapa saja yang solat Asar di situ, mereka akan solat jenazah. Siapa saja yang solat berjemaah maghrib di situ, mereka akan solat jenazah. Jadi jenazah didatangkan ketika solat fardu. Jadi itu antara perjuangan kita bila kita balik dulu. Antara yang saya perjuangkan ialah untuk tidak diberikan lagi duit waktu solat jenazah, kerana rupanya dia sangat membebankan sebahagian waris yang susah, sangat membebankan waris yang susah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selepas berapa tahun sekarang, dah berapa tahun, alhamdulillah banyak masjid yang dah tak bagi dah duit tu. Jadi tak ada dah hak bagi-bagi duit ni kan, untuk solat jenazah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, di mana sahaja tuan-tuan jumpa orang yang nak tempat yang nak solat jenazah, berhenti dan solat.
Tak mau jadi macam dululah, no? Eksklusif untuk ahli qaryah tidak. No? Tidak lagi. Dan dulu pun AJK masjid kalau dulu dia tak jemput orang luar sebab sampul ada 80. Jadi kalau orang luar main semayang singgah, ni 80 sampul tak cukup lah ni untuk had yang senarai yang memang dipanggil tuan-tuan. No? Dia di Malaysia ni satu ketika dahulu, kalau ada orang meninggal, AJK akan telefon qaryah-qaryah lain. Assalamualaikum, boleh menghantar 4 orang? Assalamualaikum, boleh hantar 8 orang, ikut berapa yang dipanggil. No? Ikut kemampuan waris. Waris nak panggil berapa orang tu ikut kemampuan dia. Itu yang berlaku dan alhamdulillah perkara itu sudah pun semakin pupus. Kita harap tak ada dah keadaan yang selalu membebankan waris yang tak bagus tu, keadaan yang tidak bagus begitu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlul jabalain al-'azimain rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah, Sayyiduna Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah menyaksikan satu jenazah sehingga dia menunaikan solat ke atasnya. Nak kena ikut daripada mandi kafan ke ustaz? Tak. Solat. Nak dapat fadilat hak Nabi sebut ni, solat je. Tunggu di masjid untuk disolatkan, kemudian kita solat ke atas jenazah itu. Barang siapa sehingga dia menunaikan solat ke atas jenazah tadi, maka baginya satu qirat. Qirat ni macam mata wang. Contohlah seakan-akan mata wang lah qirat. Kalau nak mudah faham ataupun sejenis nama kepada satu yang berharga. Barang siapa yang telah menyaksikan sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya 2 qirat. Kalau hari itu kita tak ada kerja, tuan-tuan, kita tak ada kerja, ada kerja ke tak ada kerja ni akal kita yang akan menentukan. Masing-masing orang ni lah. Ada orang petang tu dia nak makan laksa je pun, tengok ada jenazah, dia terus balik, dia tak solat jenazah tu, dia tak iring ke perkuburan sehingga dikebumikan. Sebab apa? Sebab sibuk tu nak makan laksa di rumah. Bukan ada apa pun. Bukan ada apa pun. Akhirat itu benar, tuan-tuan. Pahala itu benar, mahsyar itu benar, sirat itu benar. Siapa yang solat jenazah, 1 qirat. Siapa yang solat jenazah sampailah dikebumikan, 2 qirat. Sahabat tanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, 2 qirat tu apa? Nabi pun sebut seperti 2 gunung yang besar. Tuan-tuan bayang gunung dan gunung dengan sebiji rumah berapa ribu kali ganda besar gunung ni. Berapa belas ribu kali ganda besar gunung ni. Tuan-tuan tengok satu rumah yang besar, gunung. Nabi sebut gunung. Berapa minit nak solat jenazah? Berapa minit? Setengah jam ada tak? Tak ada. Kalau waktu saya belajar di Syria dulu, habis semayang zuhur, habis wirid, habis doa, buat pergi jenazah. Semayang jenazah tak sampai 5 minit. Apa pahala dia? Qiratun. 1 qirat. Seperti sebuah gunung yang besar. Bukan bukit tau, gunung. Yang besar. Dan Nabi sebut besar. Nabi sendiri sebut besar. Al-Jabalainil Azimain. Kami kalau Sungai Petani ni, saya duduk Sungai Petani, setiap hari boleh nampak Gunung Jerai. Padahal berapa puluh kilometer daripada rumah, boleh nampak Gunung Jerai. Bayang tengok Gunung Jerai, besarnya. Berpuluh ribu kali ganda daripada besar sebuah rumah. Berpuluh ribu kali ganda. Subhanallah. Dahsyat. Berapa minit?
5 minit. Sebab tu buku ni menghimpunkan amalan-amalan yang Nabi bagi tahu yang kecil tetapi pahalanya besar. Jadi pakat-pakat buatlah tuan-tuan sekalian. Selepas daripada ni tuan-tuan berazamlah. Ni dah dapat ilmu. Dulu kita tak tahu. Dulu kita tak tahu besarnya solat jenazah dan besarnya nombor 2 penghormatan terakhir satu orang muslim kepada muslim dia yang lain walaupun dia tak kenal. Solat jenazah ni walaupun tak kenal. Dan yang ketiga, bila Nabi sebut pahala dia besar, bermaksud amalan ini di sisi Allah adalah sangat istimewa amalan ni. Solat kepada umat Islam yang lain.